Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, man lam yaqbil ala Allah bimulatafatil ihsan quyida ilaihi bisalasilil imtihan. Barang siapa yang tidak menerima atau meraihkan layanan Allah yang bersifat latifah, lembut dan mesra, nescaya Allah akan menariknya kepada rantaian-rantaian ujian daripada Allah. Yang dimuliakan pengerusi majlis kita pada pagi ini, yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil Ustaz Siddiq Noh selaku pengerusi Lajnah Tarbiyah Negeri, yang dipertua PAS kawasan dan ahli-ahli jawatan kuasa PAS kawasan, ketua urusan ulama dan ahli-ahli jawatan kuasanya, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama sekali, marilah kita merafakkan syukur kepada Allah kerana pada pagi ini kita dapat berada dalam satu program yang mana kita mengumpul tenaga-tenaga ulama untuk kita satukan kekuatan, kita satukan fikrah, kita satukan objektif dan sasaran kita dalam kita meneruskan kesinambungan dakwah yang kita semua warisi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita tidak lain dan tidak bukan untuk kita menjadi salah seorang di antara mata rantai dakwah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita sama-sama menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini bagi melaksanakan ianya di atas seluruh umat yang ada di dunia ini. Kerana kita semua tidak akan dapat mencapai kejayaan dakwah ini jika kita tidak menyatukan seluruh tenaga kita yang ada, seluruh kekuatan kita yang ada, dan kita tidak akan dapat mencapai sasaran kita dalam sasaran dakwah kecuali apabila kita memahami uslub dan pengurusan dakwah yang betul. Oleh itu kita berkumpul pada hari ini untuk kita sama-sama berkongsi sesuatu yang dapat memberikan kekuatan dan penyatuan kepada kita. Dan tajuk yang diberikan kepada saya ialah menjana kehebatan ulama. Menjana maknanya kita memacu, kita menghangatkan lagi dan merangsang kehebatan ulama. Ulama ini dia sedia ada kehebatan dia, walaupun dia tak didatangi oleh umat. Umat tidak mengunjungi dia, tapi dia tetap hebat. Ini ulama. Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertuah ialah orang yang alim. Jika ia didatangi
orang mendapat ilmu daripadanya. Jika dia tidak didatangi, tidak ada sesuatu pun yang kurang bagi dirinya. Ini kehebatan ulama. Dan ulama ini, apabila seorang itu mempunyai ilmu, memiliki kefahaman, memiliki ilmu yang jelas tentang Islam, dia hebat. Itu kehebatan asal yang Allah berikan. Laulal ulama lasara nasul bahai. Kalau bukan kerana peranan ulama, manusia bagaikan binatang. Ini hebatnya ulama. Seluruh dunia terhutang budi kepada ilmu para alim ulama. Sebagaimana di zaman Nabi, seluruh sahabat terhutang budi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana selepas daripada tidak adanya Nabi, maka ulama mengganti tempat para nabi-nabi dan rasul. Jadi ulama ini memanusiakan manusia. Itu hebatnya ulama. Kalau tak ada ulama, manusia akan jadi macam binatang. Sama dengan kalau tak ada Nabi. Sebab itu kita sambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja untuk melahirkan kecintaan kepada Nabi. Sekarang ni banyak sambutan dibuat cinta Rasul. Kita beritahu cinta saja tak cukup, mesti ikut Rasul. Tujuan cinta ni kerana nak ikut. Dan tidak akan ikut seorang itu akan Rasul kalau dia tidak cinta. Dan tidak akan cinta kalau dia tidak tahu jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini besarnya jasa Rasulullah, meninggalkan ilmu kepada sahabat, tabi'in, seterusnya sampai kepada para alim ulama. Kalau tak ada Rasul dan tak ada Nabi, dan tidak ada ulama yang ajar Islam kepada kita pada hari ini, saya dan tuan-tuan tidak ada dalam dewan ini pada hari ini. Tak ada siapa duduk dalam surau, dalam masjid. Masjid pun tak ada. Pagi ni kita buat apa? Kalau kita ni tak ada Nabi, tak ada Rasul, tak ada alim ulama yang beritahu Islam kepada kita. Pagi ni tak ada kita dalam dewan. Waktu sekarang tengah duduk makan di restoran, biar awak masak 3 rasa. Nampak? Kita bukan tahu hal haram. Anchor gelas besar tu. Maknanya nak menunjukkan besarnya jasa Nabi sampai kita jadi manusia. Jasa Nabi itu diperturunkan kepada jasa para alim ulama. Maka alim ulama telah memanusiakan manusia. Ini besar, hebat. Betul, ulama ni dia ada kehebatan dia. Kehebatan yang bukan diberi oleh manusia, tapi diberi oleh Allah. Diberi oleh Khalik yang menjadikan seluruh alam. Cuma tinggal lagi bagaimana kita mahu mengembangkan kehebatan ulama itu. Dia dah hebat, tapi kadang-kadang dia tak tahu dia hebat. Macam Ustaz Sidino sebut tadi, macam harimau sirkus. Dia tak teringat dia tu harimau. Lama sangat duduk dalam sirkus, sampai orang pergi pakai baju. Orang suruh duduk, suruh berdiri. Betul-betul diperbodohkan oleh tokek sirkus. Bila dapat duit, tokek kaya, dia makan daging mentah tadi. Ini ulama bila dia tidak perasan kehebatan dia, menjadikan dia menjadi boneka kepada manusia lain. Manusia lain memerah keringat ilmu alim ulama, mereka dapat awal, alim ulama cuma dapat brim 500. Tapi alim ulama kita kena sedarkan dia ada kehebatan. Bila mana dia diberikan ilmu oleh Allah, Allah bekalkan bersama ilmu itu kehebatan. Bukan ilmu saja, tapi dibekalkan kehebatan.
laisa syai'un a'azzu minal ilm. Al-muluku hukamu 'alan nas wal ulama'u hukamu 'alal muluk. Tidak ada suatu perkara yang lebih hebat daripada ilmu, kerana raja-raja dan pemerintah menghukum rakyat, ulama menghukum raja-raja dan pemerintah. Ini hebat ulama. Tapi bila mereka tidak sedar kehebatan, dia terasa apa peranan ulama? Sekadar mengajar di surau dan masjid, itu saja. Lepas habis bab rukuk ibadah, balik rukuk ibadah balik. Bila ada orang panggil baca yasin, baca yasin. Bila ada orang panggil buat tahlil, sekadar itu dia rasa. Kalaupun dia beramar ma'ruf nahi munkar kepada rakyat biasa sahaja. Sedangkan peranan ulama menegur para pemerintah dan penguasa. Tapi ada setengah ulama dia rasa peranan dia sekadar itu. Sekadar baca khutbah, itu hebat dah tu. Sampai buasi dah baca khutbah. Tapi masyarakat tidak berubah kerana ulama tidak berada dalam gelanggangnya yang sebenar. Ini kita nak jemput ulama. Yang dah duduk dalam pasnya, okey lah. Kita nak duduk dalam gelanggang kita yang sebenar, fungsi kita yang sebenar, kehebatan ulama yang sebenar, supaya dapat mendominasi perjalanan umat, memimpin mereka kepada jalan-jalan surga dan jannah. Ini tujuan kita. Itu yang kita nak ajak alim ulama. Sebab alim ulama selagi dia tak duduk dalam habitat dia sebagai ulama, dia tidak ada kehebatan. Macam harimau zoo. Harimau zoo mana kehebat? Walaupun makan kenyang tak harimau zoo? Kenyang. Ada peruntukan 20 kilo sehari tadi. Ada bajet dibentangkan oleh token zoo. Pagi seekor lembu, tengah hari seekor kambing. Kenyang makan. Tapi ada hebat lembu, ada hebat harimau zoo? Tak ada hebat. Orang pergi ziarah melawat zoo, harimau tengah tidur tepi kandang, budak-budak boleh tarik misai dia. Makan kenyang, tapi tidak ada haibah. Harimau yang berada dalam habitat dia, walaupun susah nak cari makan. Tengok harimau duduk dalam hutan rimba, susah cari makan. Mana kita jumpa harimau dalam hutan gemuk, kurus semua. Kurus. 3 bulan jumpa babi seekor, baru boleh makan. Tapi sekali dia mengaum, 2 bulan pergi getah tak masuk kebun. Alim ulama. Jadi kita nak mengembalikan alim ulama kepada kehebatan dia. Atas paksi apa ulama itu akan hebat. Sebab dia nak hebat ni pun dia kena ada paksi dia. Di mana paksinya? Supaya ulama kelihatan hebat dan memimpin umat kepada kehebatan. Yang pertama, alim ulama itu akan dapat dirangsang kehebatan dia. Yang pertama ialah dengan mereka menambahkan ilmu. Dia dah hebat dah dengan ilmu dia, dia tambah lagi, menjadikan ulama itu hebat. Dan di antara ilmu-ilmu yang perlu kepada kita sekarang, dari segi ilmu agama kita dah belajar. Berkenaan dengan fiqahnya, berkenaan tauhidnya, dengan tasawufnya, berkenaan dengan ilmu alatnya, balaghahnya, ilmu badi', ma'ani, saraf, semua kita dah belajar. Tapi kita kena belajar menambahkan ilmu. Di antaranya lah ilmu semasa. Kerana tidak ada seorang Nabi pun yang diutus oleh Allah yang tidak memahami isu semasa yang ada di hadapannya. Mana ada Nabi tak faham isu semasa? Tak ada. Saat daripada Nabi dan Rasul yang dilantik oleh Allah menyampaikan dakwah sampai kepada zaman Nabi Muhammad, mereka orang yang paling faham dengan isu yang sedang berlaku di kalangan mereka. Betul Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam belum lantik jadi Nabi, Nabi dia pulang ke Gua Hira, bermunajat kepada Allah, lari daripada kemaksiatan, kemungkaran dan kebejatan masyarakat jahiliyah. Nabi pergi ke Gua Hira menyucikan jiwanya, mentazkiyahkan rohaninya. Nabi duduk pulang ke Gua Hira, lari pada kejahatan umat. Kita sekarang pula terbalik. Belum pada faham Islam, duduk dengan jahiliah. Bila faham Islam, lari daripada jahiliah, duduk dalam gua. Terbalik dengan Nabi. Nabi bila dilantik jadi Nabi, Nabi keluar daripada gua kepada masyarakat. Kita bila faham dapat hidayah, keluar daripada masyarakat, lari masuk dalam gua. Kerana kita tidak mengambil hirau isu-isu semasa yang ada. Ini kena tahu. Ada ulama. Kita kena belajar kerana yang boleh menyelesaikan isu semasa hanya ilmu Islam. Dah kalau oleh ulama yang ada ilmu nak menyelesaikan isu, lari daripada masyarakat dan tak faham isu, macam mana dia nak selesaikan masalah? Kita bukan sekadar nak selesai isu yang ada dalam kitab, nak menyelesaikan hukum. Orang datang tanya soalan gitu, jawab gini, soalan gini, jawab gitu, rujuk kitab tu, rujuk kitab ni. Bukan soal-soal itu saja. Kita nak menyelesaikan isu yang sedang berlaku dalam masyarakat. Yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang banyak isu. Ulama mesti memahaminya. Baru ulama akan kelihatan benar-benar hebat. Ilmu agama tadi hebat dah. Sebab itulah Anda selalu sebut, tak ada orang yang paling bertuah dalam perjuangan Islam ini selain ulama. Kerana mereka orang yang paling rapat dengan masyarakat. Yang paling rapat dengan masyarakat ulama. Dalam jamaah Islam kita ni, setengah orang dia nak bercakap dengan masyarakat, dia nak dekat dengan masyarakat, kena ada program dulu, program ceramah umum. Oh, dia boleh bercakap. Ceramah umum paling tinggi seminggu sekali, takkan 3 kali seminggu. Tapi ulama tiap-tiap malam boleh dekat dengan masyarakat. Bahkan masyarakat cari dia. Pagi kuliah subuh, tengah hari sikit orang panggil lepas kuliah subuh, tahnik anak dia pula, cukur kepala. Lepas cukur kepala ada orang mati, pergi solat, pergi mandi jenazah pula. Lepas solat jenazah pula kena turun dalam kubur. Ya, nampak? Petang kadang pula ada orang nak bersalin, dia pula buat air selusuk. Ya. Maghrib kena solat maghrib pula, kena kuliah maghrib pula. Orang yang paling rapat dengan masyarakat ulama. Sebab itu orang yang paling bertuah dalam gelanggang gerakan Islam ini ialah ulama. Dia paling dekat dengan masyarakat. Semua masalah masyarakat berada di hadapan dia. Ya. Nak pula jadi ulama pas. Ya. Sebab masyarakat ni walaupun dia UMNO, dia tak panggil ke ulama UMNO. Isteri dia dilaporkan oleh doktor akan beranak songsang. Dia panggil siapa buat air susu? Dia tak panggil ulama UMNO, dia panggil ulama PAS. Kalau panggil ulama UMNO, dia tahu bukan selesai masalah, melentang anak tu keluar lagi. Maknanya mereka letak kepercayaan kepada kita. Maka kita ulama-ulama dalam PAS ini, ilmu Islam dah ada, kita tambah lagi dengan ilmu-ilmu semasa. Pertama, mengetahui wakil yang sedang berlaku di hadapan kita. Batu fiqh ni jadi fiqh waqi'iyah. Fiqh semasa, kita kena tahu. Ulama kena tahu perkembangan semasa. Sama ada melalui media elektronik, media cetak, sama ada melalui media baru, kita kena faham isu yang sedang berlaku. Baru ulama boleh selesaikan masalah dengan ilmu yang mereka ada. Sekarang kan tidak melihat ulama menyelesaikan masalah. Sekadar selesai masalah hukum fiqh biasa, tapi tidak menyelesaikan masalah negara, masalah umum yang sedang dihadapi oleh umat. Maka kita kena tambah ilmu. Ulama dia kena rajin baca, rajin mutalaah.
Nah, sekarang pula kita kitab pun banyak dah, macam-macam jenis kitab. Sekarang kitab tak payah bawa dah, pakai dalam software dah, CD dah. Maktabah Samilah, berapa belas ribu kitab duduk dalam tu. Tapi kadang-kadang tak sempat nak baca, sebab banyak tengok drama daripada tengok kitab. Ini masalah juga. Jadi kita kena tambah isu semasa, kena faham. Semua Nabi-Nabi faham isu semasa. Yang kedua, ulama mesti memahami isu pengurusan yang berkait dengan pengurusan dakwah dan organisasi. Ini kena faham juga organisasi. Macam mana kita nak urus organisasi yang baik. Kadang-kadang setengah ulama dilantik jadi bendahari, nak bentang penyata keuangan, tak ada ilmu accounting tadi. Dia pakai tulis mulut gitu saja. Baru ni kita dapat duit, derma dapat 2,000, lepas tu saya beli barang habislah 3,500, tapi ada baki 1,000. Pelik tu. Ini kita tak boleh. Kena tulis, kena ada akaun dia, kena ada pengurusan keuangan. Maka ulama-ulama juga mesti memahami isu semasa yang ada, walaupun tak sealim orang lain. Kurang-kurangnya kita tahu. Ini kelebihan yang ada pada para alim ulama. Maknanya dengan ilmu mereka dapat menjana atau melonjak kehebatan para alim ulama. Betul kita tengok ulama di negara-negara Arab, tengok itu Ustaz Said Hawa yang kita rujuk buku-buku dia dalam gerakan Islam. Dia bukan sahaja seorang ulama yang memahami ilmu dakwah dan haraki, tapi cuba tengok tulisan dia berkait dengan rohani. Said Hawa tulis kitab Sarah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Berkait dengan ilmu haraki, beliau sarah kepada kitab yang ditulis oleh Imam Hasan Al-Banna, Majmu' Ar-Rasail, disarah fi Afaqit Ta'lim oleh Said Hawa. Beliau di antara yang menulis Allah Jalla Jalaluhu tauhid dari sudut saintifik. Betapa kehebatan para alim ulama ini yang perlu dijelmakan dalam diri para alim ulama pasti, supaya mereka sentiasa berada di hadapan. Ulama ini kena duduk di depan. Dia tak boleh duduk belakang ulama. Sebab Nabi kata apa? Kepimpinan umat ini, kata Ustaz Mustafa Masbur, kepimpinan umat ini siapa yang paling layak menjadi pemimpin umat? Orang yang paling layak menjadi pemimpin umat ini orang yang paling mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Ustaz Mustafa Masbur. Sebab itu zaman sahabat, orang bila Nabi wafat, dicari sahabat Nabi yang paling mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menemui sosok tubuh yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Mati Abu Bakar As-Siddiq, cari orang yang paling dekat sifatnya dengan Rasulullah. Lalu tiga pilih Umar. Maka begitulah zaman kita sekarang. Maka orang yang paling dekat dengan sosok tubuh kepribadian Rasulullah ialah para alim ulama. Ini yang kita nak, mereka ulama berada di hadapan, memimpin umat, memimpin jamaah yang tahu halal dan haram, tetapi memperlengkapkan ilmu mereka dengan pengurusan organisasi dan dakwah. Ini kita nak tambah. Ilmu kita dah ada, tahu halal haram, kita nak takdir organisasi bagaimana. Jadi tambah ilmu, ini ulama. Yang kedua, untuk menambahkan kehebatan para alim ulama, alim ulama mesti mempunyai kepribadian dan rohani yang baik. Ini kehebatan alim ulama. Kenapa kita tak hormat ulama UMNO? Padahal dia ulama, mengaji tinggi. Ramai ahli ulama. Tu ada seorang Kelantan, Abdullah Samad, guru pondok, 2 juta. Ulama 2 juta. 2 juta tu mahal. Alim ulama UMNO semua ada ilmu, tapi mengapa kita tidak hormat mereka? Kerana mereka tidak ada kepribadian dan rohani ilmu yang sebenar. Tadi. Jadi begitulah kita dalam pas ini, dalam jamaah. Ulama kita nak kita lonjakkan ulama, mesti mempunyai kepribadian yang baik.
mesti mempunyai kerohanian yang tinggi. Kerana tidak akan tinggi kerohanian seseorang itu, tidak akan tinggi kemuliaan seseorang itu selagi tidak tinggi kerohaniannya. Kena tinggi rohani baru naik melonjak mulia para alim ulama. Kena bersihkan jiwa kita. Sebab tu kita kena didik ahli kita. PAS ini kena jaga 3 perkara. Saya selalu sebut dalam konsep, dalam slogan kita, PAS apa ni kita sebut, rahmat untuk semua. Rahmat untuk semua ni bagaimana? Semua orang sebut sekarang pimpinan kita yang belajar agama, yang tak belajar agama, sebut PAS rahmat untuk semua. Tapi tahu tak kita syarat dia? Syarat PAS ini nak menjadi rahmat kepada umat, PAS mesti sentiasa kekal dan utuh dengan akidah yang betul. Dengan aqidatus salimah, akidah yang sejahtera. Sebab tu alim ulama kita kena bertungkus lumus jaga batin ni. Pertama, jaga PAS daripada menyeleweng akidahnya. Siapa nak tahu PAS ni menyeleweng tak menyeleweng akidah kalau bukan ulama? Kalau bukan ulama, dia tak tahu menyeleweng ke tidak PAS ni dari segi pegangan i'tiqad dan akidahnya. Sebab itu berapa ramai pimpinan-pimpinan gerakan Islam yang kagum dengan izm-izm dan pemikiran-pemikiran baru yang bercanggah dengan Islam. Pemikiran liberal dah mula ada dalam PAS. Ini ahli PAS kena jaga. Berpikiran dengan pahaman liberalism. Liberalism ni akhirnya dia akan membawa matlamat menghalalkan cara. Dan matlamat kita nak menang, matlamat kita nak merintah negara, matlamat kita nak tegakkan daulah Islam, cara jangan ambil kira. Ini akhir sekali dia akan jadi begitu. Maka PAS kita, ulama dalam PAS kena jaga, kena kawal. Orang nak marah, orang punya pasal. Memang dia marah, tokoh liberal marah lah kita. Dia menganut pahaman liberal, dia marah. Tapi kita jangan hirau, kita menjaga perjalanan parti. Ulama mengawal perjalanan parti. Sebab ulama bertali daripada surah ulama turun pada Dewan Ulama Pusat, Dewan Ulama Pusat turun pada ulama negeri, negeri turun kepada urusan ulama kawasan. Mengawal perjalanan jamaah. Kerana jamaah ni tak ada makna PAS ni kalau akidah tak betul. Akidah tak betul, PAS tak ada makna serupa dengan UMNO. Baik kita masuk UMNO, kawan ni dapat juga bring dengan beg sekolah free, kain pelangkat cap gada duduk. Jadi kita kena jaga akidah PAS ni. Ulama-ulama PAS kena turun kepada semua peringkat, memberitahu kepada ahli kita akidah yang benar, perjalanan yang betul, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sah dan benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita turun jaga akidah kita. Ini peranan kita, memberi ilmu rohani yang sebenar. Yang kedua, muwafaqah bis sunnah. PAS ini akan jadi rahmat apabila perjalanannya menepati sunnah dan syariat. Dakwahnya tepat dengan kehendak syariat. Pendekatannya, metodnya tepat dengan kehendak syariat. Baru PAS akan menjadi rahmat. Sebab tu kita nak terima tahalluf asiasi. Berapa lama Dewan Surah, Majlis Surah duk kaji? 2 tahun. Cadangan tahalluf asiasi 2 tahun Majlis Surah kaji. Kenapa? Takut bersalahan dengan syariat. Takut bersalahan dengan syariat. Kalau tak kira syariat, tak payah 2 tahun, 2 bulan je. Bertemu Najib, janji dengan Najib, pergi jumpa kat Landia, selesai masalah. Nampak? Kalau tak ambil kira soal syariat. Tapi sekarang kita bergerak muwafaqah bis sunnah, mesti bergerak mengikut sunnah, syariat yang benar. Kita nak mengambil masa membenarkan muslimat jadi calon 4 berapa lama? Daripada tahun 1951 PAS ditubuhkan sampai beberapa tahun kebelakangan ni baru dibenarkan muslimat menjadi calon PAS.
Berapa lama kita tak benar? Kenapa? Mengkaji dia dari sudut syarak, maslahahnya, bahayanya, mudaratnya, kaji dari sudut syarak. Ini menunjukkan perjalanan kita teratur. Siapa yang nak jaga keteraturan dan ketertiban bila ini? Bagaimana nak menjaga dia supaya tertib? Ialah dengan kita ulama-ulama jaga perjalanan parti kita. Jangan gairah nak menang pakai tak kira, tak ada Tuhan dia. Kita kena jaga. Sebab itu kata Tuan Guru Presiden, kemenangan yang tertangguh lebih baik daripada kemenangan yang segera yang tidak diredai oleh Allah. Sebab kita nak cari redha Allah. Walaupun kita tak sempat menghantar Presiden kita menjadi PM, tak apa. Asalkan bila kita sampai satu masa nanti, kita mencapai kemenangan yang sebenar, yang menegakkan daulah Islamiah yang diredai oleh Allah. Jadi siapa nak jaga perjalanan parti? Ulama. Hari ini tuan-tuan, perjalanan parti kita kalau tak dijaga oleh ulama dengan suara-suara ulama di semua peringkat, betapa banyak pandangan-pandangan yang asing daripada Islam disogok dalam PAS ini sini. Berapa banyak? Macam-macam gaya orang sogok. Dengan melalui aliran liberalnya, melalui pluralnya, melalui tak apa benda, pandangan-pandangan, siap dengan bentang kertas kerja Islam demokratnya. Tetapi lagi bentang kertas kerja Islam demokrat sesuai dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah, itu tidak bincang lagi itu. Ulama kena bantah. Ulama kena bantah seluruh pahaman-pahaman asing yang nak disogokkan kepada PAS. Memang berkawan ni bagus, tapi jaga kita, jaga diri kita, jangan dipengaruhi kawan. Berkawan ni bagus, menambahkan kekuatan kita, menambahkan apa lagi, nilai dalam perjuangan kita. Tetapi dalam masa yang sama, jaga diri kita, jangan terpengaruh dengan perkara negatif daripada kawan. Ini yang ulama-ulama kita kena jaga, kita gerakkan. Dan sekarang kita mula gerakkan tarbiyah di seluruh negara. Alhamdulillah, anda tengok perkembangan yang cukup baik. Di Peraknya ada rekod fikri kan, mana tadi lah, rekod fikri peringkat bulanan, peringkat negeri bulanan dibuat. Kami di Pahang setiap bulan seluruh kawasan wajib adakan istimak terbaru. Dan setakat ni kita dapat kumpul 1,200 orang sebulan. Berkumpul alim ulama kita, berkumpul pimpinan kita. Dulu Pahang tidak ada usrah perhubungan, tak ada. Perhubungan tak usrah, cawangan usrah. Akhir sekali ahli cawangan lebih faham Islam daripada anggota perhubungan. Sekarang kita kata tak boleh. Ahli perhubungan, dia dah pimpinan kawasan. Di kawasan dia wajib ikut IT, istimak terbaru. Kita ambil kedatangan. Kemudian peringkat negeri pula wajib ada usrah perhubungan negeri pula. Kita bentang kitab hikam Ibnu Athaillah dalam usrah perhubungan negeri. Biar mengaji tasawuf sikit. Sebab kita ni kalau duduk berjuang saja, hati tidak tasawuf, kita akan hanyut. Hanyut. Duk fikir nak menang, duk fikir pilihan raya, duk fikir politik semata-mata. Sedangkan kita bukan parti politik semata-mata. Kita gerakan Islam yang diterjemahkan dengan jiwa dan rohani kita. Ini yang kita nak bawa. Tarbiyah bergerak sekarang di semua negeri, sedang bergerak. Jadi ini yang kita nak supaya apa? Supaya perjalanan kita tidak terkeluar daripada tapungan syarak. Ulama kena jaga. Orang lain ni tak tahu keluar, kita tak keluar daripada tapungan syarak. Dia baca buku pluralism. Ni tuan-tuan, baru ni ada pembentangan. Saya malah nak cerita siapa di kalangan ahli Pak Pinampas. Bentang kertas kerja yang berkait Islam demokrat dan Islam plural. Nak ceritanya kononnya aku ni maju dalam berfikir, ulama ketinggalan kolok belaka. Itu ulama kitab kuning. Aku ni ulama apa? Ulama ilmuwan Islam moden zaman IT. Dia bentang. Dia kata apa? Dia kata
kita tidak boleh mendakwa agama kita paling benar. Tak kemurtad tu apa dia? Allah sebut dalam Quran agama Islam paling benar. Dia baca satu ayat, kita baca ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku redha Islam sebagai agama kepada kamu. Wa raditu lakumul Islam dinan. Aku redha Islam sebagai agama kepada kamu. Dia kata apa? Dia kata ayat itulah membuktikan semua agama itu sama. Ayat tu. Sebab dia kata Allah sebut perkataan raditu lakumul Islam, aku redha pada kamu Islam. Cuba terjemah Islam dalam bahasa Arab apa? Islam maknanya menyerah diri kepada Allah. Baik, ditanya. Itu Kristian, dia ibadah, dia serah diri pada siapa? Kristian kata, dia sembah Allah. Tanya Buddha sembah apa? Sembah Allah. Cuma melalui perantaran tobeko dia. Tanya Hindu kata sembah Allah. Maka setiap yang menyembah Allah adalah Islam dan Allah redha semua. Ini pengaruh yang mula masuk. Dalam diri gerakan Islam, bukan saja di Malaysia, dan di seluruh dunia. Dia ada sekarang JIL, Jaringan Islam Liberal di Indonesia. Setiap bulan mereka ada usrah di Jakarta. Di antaranya dihadiri oleh sister in Islam. Dan termasuk beberapa orang tokoh ilmu Islam yang ada di Malaysia yang terpekul dengan pahaman-pahaman liberal dan plural. Itu tak lampu lagi hak yang feminisme, yang pahaman mengatakan wanita sama dengan laki-laki, ada di Malaysia. Setengahnya didukung oleh orang yang berada dalam parti PR. Dokong. Dia kata betul, jangan kita ada beza lagi. Islam adalah agama adil. Jangan ada diskriminasi gender. Jangan beza laki perempuan. Kita kata itu dalam Quran Allah sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu lebih daripada perempuan. Dia kata itulah dalil ayat yang menunjukkan laki-laki perempuan itu sama. Dia pusing betul pula. Sebab dia kata ar-rijal, perkataan ar-rijal bukan jamak kepada rajul. Kalau ar-rijal tu kalimah dia plural dan singular dia ialah rajul, memang betul lah ar-rijal makna laki-laki. Tapi ar-rijal dalam ayat itu mufrad dia ialah rujulah, iaitu sesiapa saja yang ada sifat lelaki, walaupun dia perempuan, dia sama dengan lelaki. Dia guna bahasa Arab juga tu. Berarti ini cabaran kepada para alim ulama kita yang dah mula masuk dalam PAS melalui pintu PR. Betul dah sebut tadi, Pakatan Rakyat satu program yang bagus meramaikan kita. Tapi kena ingat, pintu itu sangat terbuka, menyebabkan tidak ada tapisan antara betul dengan salah, hak dan batil, halal dan haram. Maka kita ulama ni kena jaga. Kena jaga. Korang-korang jaga siapa? Jaga PAS dulu. Nak jaga DAP bayar. Nak jaga PKR, dia ada bos dia sendiri. Kita jaga kita. Supaya walau apa pun yang masuk dalam PR ini, kita tak terima semua. Sebab kita dengan PR hanya ada tahalluf asiasi. Tahalluf persefahaman politik, bukan persefahaman akidah, bukan persefahaman izin, bukan persefahaman ideologi, bukan persefahaman fikrah. Maka kita kena tapi tadi. Politik okey, itu pun kena tapi. Itu pun kena tapi juga. Lepas kita semalam mesyuarat Dewan Ulama Pusat, kita buat keputusan pendirian Dewan Ulama Pusat berhubung PKR Kajang. Pertama sekali kita beritahu pendirian Dewan Ulama Pusat, kita bantu seadanya atas dasar taat pada Presiden. Nampak? Kita bantu seadanya. Maknanya pergi makan sate lah. Kita bantu seadanya atas sifat menghormati dan walak pada Presiden. Dan kita tidak akan, dan Dewan Ulama bertegas bahawa tetap berdiri di belakang Menteri Besar Selangor jika ada perubahan yang cuba dibuat. Sama dengan Presiden kita. Sebab kita tahu agenda tersembunyi banyak daripada hal yang kita tahu. Terlalu banyak.
Sebab tu kita kena berhati-hati. Ulama lah kena jaga. Ulama kena jaga supaya kita tetap mempertahankan batin kita, tidak dicerobohi dengan mudah ni. Kita ada tahaluf asiasi saja, okey, berpolitik okey, tapi politik pun kena tengok dulu. Jangan politik main ke belakang gitu. Lepas musyawarah dalam dewan, kamu pergi musyawarah pula dalam dewan lain, tak boleh. Keputusan musyawarah bersama dengan PR dirombak oleh musyawarah sesama kamu, tak boleh. Ini dasar persahabatan yang khianat. Maka kita kena betulkan lagi. Pak kena tegas. Betul anak secara peribadi. Ini cerita peribadi, jangan rakam ni. Ada orang tanya nak. Dia kata macam mana Ustaz PRK kacang. Anak kata anak secara peribadi, anak kena kalah pada benar. Anak ada hujah. Dan tuan kata tak ada setia kawan. Orang lain dah rombak setia kawan. Dah awal-awal dah kena rombak dah setia kawan. Letak jawatan dengan tak tahu kepada kita. Pimpinan tak tahu. Pimpinan pusat tak tahu. Pak Presiden tak tahu. Bukankah pengkhianatan dah tu? Tapi kita masih bersabar. Jadi nak kata, kadang-kadang kita rasa kadang-kadang kalah lebih baik pada menang. Kenapa? Pertama, kalah akan meruntuhkan keegoan orang yang bertanya. Nampak? Selama ini dia rasa dia hebat dalam PR, nak kuasai Tuan Presiden, nak kuasai semua pimpinan PAS. Perjalanan PAS dia nak campur. Sebagaimana yang berlaku di Penang. Itu kan tak tahu berlaku di Penang. Jadi dia kata kadang-kadang kalah lebih bagus. Sebab menumpulkan taring dan keegoan. Yang kedua, bila kalah tak timbul dah isu Menteri Besar Selangor. Nampak? Yang ketiga, kalau kalah pun PAS tak terbuka apa-apa. PAS dah ada 15 kursi. Ini benda sebab tu bila kita tengok dari segi masalah, maka nak kata jawapan peribadi nak gitu. Tuan-tuan nak jawab macam lain, itu tuan-tuan punya besar. Ya. Jadi mana nak cerita kepada kita kena ada izzah PAS ini. Ulama Islam lah, ulama dalam PAS lah, kena jaga izzah PAS ini. Jangan sampai izzah ini orang Allah. Kita bertegas, kita bukan sombong. Bertegas dengan agama Allah, bukan sombong. Bertegas mempertahankan kemurnian Islam, bukan sombong. Sebab itu Allah Ta'ala turunkan ayat lakum dinukum waliyadi. Jawapan yang paling sombong kalau kita nak kira. Nampak? Kamu agama kamu, aku agama aku. Nak kira sombong-sombong. Tapi itu soal akidah, perjuangan yang perlu kita pertahankan. Dan dia sebut bahawa pendirian Tuan Guru Presiden sama dengan pendirian Dewan Ulama Pusat. Maknanya kita tidak akan bermain kita cuma sekarang kendurkan tali, kita tidak akan lepaskan tali. Maknanya dia antara perkara yang ada izzah dalam fikiran, dalam perjuangan kita. Ulama kena jaga. Maknanya kena sucikan rohani kita. Ulama kena bangun malam, ulama kena dekatkan diri dengan Allah, kena takarrub dengan Allah. Ulama kena banyak menangis kerana takut kepada Allah. Lebih daripada orang baru PAS akan selamat. Betul kalau tidak, masakan berkata Hasan Al-Basri, jika dalam sebuah kampung itu ada seorang ulama, Allah selamatkan seluruh penduduk kampung itu. Kerana ulama tadi. Tapi orang tak terasa. Mereka menonton syafaat daripada rahmat Allah kepada para alim ulama. Yang malamnya menangis takut kepada Allah, yang siangnya sibuk berdakwah mengajak manusia balik kepada Allah Ta'ala. Orang lain kadang-kadang menyumbang kepada tenaga Islam, kepada gerakan Islam, sumbang sekali-sekala je. Ulama yang penuh masa dengan alim, dengan jamaah, sama ada yang kerja kerajaan ke sebagai kerja kan, mereka penuh masa dengan jamaah, memberi sumbangan. Orang lain mana batu ada sebut. Kadang-kadang kita sekarang yang sedang mencetak para amilin dan pekerja dalam jamaah Islam, orang lain tahu nak tanding ya. Yang tukang bentuk, yang tukang didik pekerja sekarang siapa? Alim ulama melalui usrah. Kita bentuk pekerja yang seikhlas, kita bentuk pekerja yang sanggup terjun berjihad kerana agama Allah, bagi menegakkan kalimah Allah. Ulama tak berbuat calon. Ya. Dalam 2-3 tahun lepas, dalam musyawarah dengan ulama pusat, dan bila mana ada cadangan dekat dengan pilihan raya PRU 13-12 kasih dalam masjid, Dewan Muslimat hantar surat permintaan kepada pusat kota untuk Dewan Muslimat, calon Dewan Muslimat. Pemuda hantar. Kita bicara ulama, macam mana kita ulama? Ada setengah kata kita biarlah, kalau pusat putus kita ulama ada calon,
kita terima calon. Kalau tak ada, tak apalah. Anda beri cadangan. Anda kata ulama kena minta. Ulama juga kena minta. Jangan kita baca hadis Nabi pada Abu Zar yang tak minta bangunan, yang tak minta jawatan. Baca hadis Nabi Yusuf yang memohon jawatan sebagai Menteri Keuangan Mesir atas dasar dan niat nak menyelamatkan hati. Atas dasar nak selamat hati, bukan nak pada perut kita, bukan. Bukan soal nak jawatan, nak gaji, tapi nak menyelamatkan parti. Setelah kita melihat parti akan hancur tanpa mereka dipimpin dan dibimbing oleh para alim ulama. Ini di antaranya. Oleh kerana nak cadang begitu kat pusat, dalam ulama pusat supaya ulama minta jadi calon, ada kota dia sebagaimana dewan-dewan lain. Bila nak dicalon jadi calon untuk bahan anda kata, anda tak boleh lah sebab anda dah cadang dah begitu. Nama kau kata ada kepentingan pula. Mana nak tunjuk pada kita bahawa kita mesti bergerak dengan rohani yang bersih dalam perjuangan. Al-yawma akmaltu lakum di Allah Ta'ala sebut yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari bila mana kita bertemu dengan Allah di akhirat, Allah tak terima soal harta banyak, soal anak ramai. Allah Ta'ala tak pandang. Yang Allah pandang ialah man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh, bersih dan sejahtera. Ini yang kita nak bersihkan dalam perjuangan kita. Jadi sebab itu PAS ni kena jaga akidah yang betul, perjalanan yang mengikut syarak. Yang ketiga ialah al-ikhlasu billah, mesti ikhlas semata-mata kerana Allah. Dan itu sekarang dah dipaham kerana pengurusi lajmah tarikhah negeri anda. Sebab itu ulama negeri buana juga. Jadi kita gerakkan serentak terus. Kita wajibkan di semua kawasan ada kuliah haraki, hikam haraki. Kita baca balik hikam. Mula-mula tak ada terkejut. Dia kata nak jadikan PAS ni balik sebagai parti tarikat apa semua. Dia kata kita baca nak maksurat. Dia kata baca maksurat tu petikan daripada tarikat As-Sazili yang Imam Hasan Al-Banna bawa masuk dalam Ikhwanul Muslimin. Kitab hikam menjadi tag usrah pimpinan Ikhwan Muslimin ketika ia mula ditubuhkan. Maknanya nak bersih jiwa kita, baru gerakan kita akan bersih. Niat kita dengan keikhlasannya, semuanya supaya kita bersih perjalanan kita. Dan Alhamdulillah sekarang kita jenguk di semua banyak kawasan di Melaka, kita ada program hikam haraki. Di Selangor, di Kuala Selangor, di Gombak, kita ada program hikam haraki. Kita nak mengembalikan, maknanya di samping kita berharaki, kita bergerak dalam dakwah, perjuangan politik, gelanggang politik, jiwa kita kena bersihkan. Jangan bergantung kepada makhluk. Orang yang benar-benar jiwa bersih inilah yang sanggup mati syahid untuk perjuangan Islam. Kalau jiwa tak bersih, tak sanggup nak syahid, tipu je. Kalau ada orang kata, dia kata apa, saya ni nampak dia macam ni, belajar pun tak berapa, ibadah pun tonggang-langgang, tapi kalau perang, saya duduk depan sekali. Bohong. Itu tanda bohong lagi. Orang yang tidak dapat memikul bebanan yang ringan, bohong jika dia berkata sanggup memikul bebanan yang lebih berat. Jadi kita nak mula dengan pendidikan rohani kita yang baik. Ketiga di antaranya ulama bagi memacu, menjana kehebatan ulama. Ulama mesti beramal dengan ilmunya, iaitu menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan kehebatan ulama, kita tak boleh duduk diam. Ulama ada ulama duduk diam. Itu ulama yang beramal dengan ibadah. Dia belum beramal dengan ilmu. Ilmunya apa? Menyuruh kepada ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran. Dan ulama kita kena terkejut. Betul ada pesan pada sahabat-sahabat kita yang mengaji pondok. Kebetulan pengurusi alumni Pondok Pasir Tumbuh. Pelantan kita ada ahli dekat dengan ramai ahli kita. Dari cawangan pula di Sarawak, Sabah, Sarawak. Sebab Pasir Tumbuh ni ramai anak murid dia ni. Pergi sekata dunia ni, pas kata Malaysia bertemu Tok Iman Tuan, Pasir Tumbuh, Tok Siap ni, Pasir Tumbuh, Ustaz. Jadi kita kumpul. Jadi kita beritahu. Di antaranya ialah ulama PAS, ulama pondok, jangan jauhkan diri mereka daripada parti PAS. Jangan jauh. Sebab dulu pernah ada usaha dilakukan oleh Sayyidina Kasim. Sayyidina Kasim, dia merancang untuk pecahkan ulama pondok di Kelantan dengan kerajaan PAS Kelantan. Dengan dia membawa masuk sana pembentangan kertas kerja berkait dengan furuk, perkara-perkara furuk tadi. Hentam ulama-ulama pondok atas nama kerajaan negeri.
Dia pergi buat program atas nama kerajaan negeri. Lepas tu dihentam ulama pondok. Tujuan apa? Tujuan supaya memutuskan hubungan antara ulama pondok dengan PAS. Sebab dia tahu jika ulama pondok ni dia ibarat akar bagi PAS negeri Kelantan. Bila akar tu dah putus, tumbang. Jadi nak beritahu pada sahabat-sahabat kita di pondok, marahlah, ramai dah masa tu dah marah dah. Marah pada pimpinan negeri, pada pimpinan PAS. Jadi kita buat perjumpaan alumni, persetujuan kita buat perjumpaan. Anda kata Anda kata jika ulama pondok tidak menolong PAS Kelantan akan tumbang, kerajaan akan habis. PAS ini akan tumbang. Bila PAS tumbang, ulama pondok nak duduk dalam wadah apa? Ulama pondok ni nak pergi ke wadah apa? Takkan nak tubuh parti baru, parti pondok. Lagi panjang perjalanan kita, kena tubuh orang balik buat perlembagaan 10 macam kita. Jadi mau tak mau kena berada bersama dengan PAS. Kita jumpa orang PAS pula, pimpinan PAS, jangan berbalak dengan ulama-ulama pondok. Sebab mereka ni walaupun nampak tak berapa peranan, tapi pengaruh dia besar. Dia ada anak murid pula ada cucu murid dah, bermurid-murid dah ni. Maka pengaruh-pengaruh ini perlu saling kuat menguat. Mana PAS tidak akan kukuh tanpa sokongan mereka. Mereka tak akan dapat pergi ke mana tanpa adanya PAS. Tapi mereka cuba. Ini UMNO dia cuba bergerak. Begitulah di tempat-tempat lain. Maka kita kena mempertahankan ulama yang amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Mana ulama-ulama kita kena berdiri menyuruh kepada ma'ruf. Ini biasa kita dengan UMNO lah. Sebab tu ulama UMNO kadang-kadang mengaji tinggi. Ulama UMNO ramai. Ulama UMNO mengaji tinggi pada ulama PAS. Tapi beza mana? Bezanya ialah kehebatan tadi. Kita ada sifat amar ma'ruf nahi munkar. Mereka bersifat amar munkar nahi ma'ruf. Mana terbalik dengan hati. Jadi sebab itu kita mahu kepada kerja yang berterusan. Tadi ada satu ustaz kita tadi minta apa? Kita pergi, kita nak kita boleh sebab apa ustaz dia? Prinsip. Mana kita nak bermain secara bermain selamat. Okey lah. Sebab nak beritahu ni, kaki tangan kerajaan yang menyokong PAS lah. Jika sekiranya dia mendedahkan diri dia sebagai penyokong kepada PAS akan menyebabkan hilang peranan dia, maka lebih baik dia duduk senyap tu. Maknanya dia tidak menyedermakan diri dia. Sebab satu pepatah yang disebut oleh Ustaz Fatah hayatkan berkenaan dengan bila orang tanya dia, adanya penyokong Ikhwan Muslimin yang duduk dalam agensi kerajaan, jabatan-jabatan kerajaan. Macam mana mereka ni? Maka kata Ustaz Fatih kan, dia kata sesungguhnya pintu courtroom, tembok courtroom tidak akan dapat diroboh daripada luar. Tembok courtroom ni besar, nak roboh daripada luar dengan serangan musuh, dengan serangan tentera Islam daripada luar, payah nak tumbang. Tapi dikenali seorang dua duduk di dalam courtroom yang akan membuka selak kunci pintu courtroom untuk orang luar boleh masuk, maka akan segera meruntuhkan courtroom. Dan ini yang berlaku keruntuhan Barisan Nasional di negeri Kelantan tahun 1990. Bila mana sebahagian besar daripada kaki tangan kerajaan, persekutuan kerajaan negeri di Kelantan secara senyap melegak memberi sokongan kepada PAS. Akhir sekali tumbang kerajaan. Dan ditukar dalam masa 20, dalam seminggu ditukar cikgu semua tukar ke Sabah, Sarawak dan sebagainya, sampai ke Sabah pula di antara Dr. Randes Zainuddin. Dr. Randes Zainuddin YB Limbungan lah, YB Limbungan Kelantan. Masa itu dia ustaz cikgu, ditukar serta-merta ke Sabah. Sampai Sabah dibuka pondok fi zilalil Quran pula. Sampai sekarang pondok pelajar dan melahirkan pejuang-pejuang Islam pula. Ini mana perjuangan kita. Dulu memang takutlah cikgu-cikgu dulu takut, sekarang tak payah. Bila kerja cikgu tak takut kena tukar. Siap dengan jadi pengurusi datang depan pula ni. Ada kata tak apa, tukar tak apa. Paling jauh pun Sabah, takkan tukar ke Mongolia. Ada di mananya pakat berani belaka dah. Kita dulu takut. Nak pergi dengan ceramah PAS pun takut. Letak motor dalam semak dulu. Ada pergi jauh berarti letak dalam semak, tutup dengan daun keladi. Takut orang nampak pelik motor kan. Balik kanan di sini tak jumpa motor dia. Tapi sekarang okey lah, kita ramai berani dah menyertai PAS ini. Inilah berkat perjuangan, berkat kita doa, keikhlasan kita dalam perjuangan, insyaAllah. Dan akhir sekali nak rasa untuk kita kongsi bersama, kita ulama-ulama ni kena istiqamah. Istiqamah itulah melambangkan kehebatan kita. Kita sekaligus kuat,
nampak hebat tapi tak istiqamah, tak ada kehebatan. Hebat itu apabila kita istiqamah, ilmunya, rohaninya, beramalnya dan istiqamah. Kena istiqamah di dalam perjuangan. Kita berasa dan istiqamah ni tak semestinya kita mengekalkan prestasi itu, bukan. Sebab kita tak mungkin dapat prestasi itu sentiasa kekal ataupun sentiasa naik. Tentu ada masa naik turun, kerana kita ni adalah manusia. Tetapi jangan keluar daripada gelanggang jamaah dan perjuangan. Lemah memang dia lemah, kan. Dulu kita muda, Ustaz Siddiq Nur dulu dia muda. Sekarang tua dah sikit, dia lain sikit pada muda dulu. Itulah semua orang, kan? Semua kita pun begitu. Kenapa? Kerana tua itu merupakan rahmat daripada Allah Ta'ala. Rahmat. Betul, orang tua dia, orang tua ni dia buat apa pun dia lebih pada orang muda. Orang tua. Betul lah, Allah Ta'ala kata, apa ni? Ulama kata, Imam Ghazali kata, salah satu daripada cara Allah mengembalikan manusia kepada Allah dengan dituakan dia. Dengan ditua. Dulu muda tak nak balik pada Allah Ta'ala, ya. Muda tu, kan. Bila tua, dia sendiri balik. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke surau masjid, kita kata apa? Kuliah ilmu ke program masjid, ramai orang tua je semua. Sebenarnya itu bukan satu keasingan. Benda itulah yang disebut oleh para alim ulama. Sebab apa? Sebab tua itu mengembalikan manusia kepada Allah. Di mana? Balik pada Allah. Tua merombak kesombongan. Dulu masa muda sombong, bila tua hilang sombong. Muda dulu dia kaki guru silat dayung tutup bangsal. Memang pantang jumpa orang berbalak saja. Pakai naik atas kepala lah, kaki naik atas kepala dulu masa muda. Tapi sekarang sombong lagi. Tak sombong dah. Nak melangkah longkang 3 orang pintu. Pakai seperingkat akhir. Macam mana? Hilang sombong. Daripada itulah muncul kita sempat tua. Sebab itulah Islam dia kata berdoa supaya panjang umur. Berdoa supaya panjang umur. Kenapa? Jika kamu seorang yang baik, dengan panjang umur bertambah ibadahmu. Jika kamu seorang yang berdosa, dengan panjang umur sempat kamu bertaubat kepada Allah. Jadi ni kita doa minta panjang umur, mudah-mudahan. Tapi setiap masa lah minta, jangan malam ni 10 sahabat saja. Jadi mana setiap masa minta panjang umur supaya berkat. Sebab kita tak nak panjang umur tak berkat, tak nak. Ada orang umur 98 tahun, sambut hari lahir 98 batang lilin, penuh depan dia, dirembuk mati dua. Tapi durhaka kepada Allah Ta'ala kita tak. Jadi insyaAllah kita istiqamah. Daripada muda sampai tua istiqamah. Apa pun rintangan, kita hadapi rintangan itu dengan baik. Sebab apa? Sebab rintangan itu sebenarnya mempercepatkan kita sampai kepada Allah. Itu rintangan. Macam kita tengok orang berlari langkah parit. Berlari nak dia parit, berlari dia parit. Kita rasa parit tu, longkang ke parit ni semacam mengganggu dia berlari. Tapi sebenarnya longkang parit telah mempercepatkan dia sampai. Nampak? Sebab sepatutnya dia berlari, sejarak parit tu dia berlari. Tapi kerana dia parit, dia lompat. Jadi menyebabkan dia cepat sampai. Jadi maknanya segala bala rintangan kita ni sebenarnya mempercepatkan Allah Ta'ala menyampaikan kita ke hadirat Allah Ta'ala, ke pangkuan haribaan Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita istiqamah dalam perjalanan. Dan mengharapkan sangatlah kita guru, alim ulama, kita bagi Dewan Ulama ke urusan ulama ke yang bergelar ulama, kita peramaikan. Ustaz-ustaz kita yang kadang-kadang menyorok pada dia semuanya, sorok muka, yang makan gaji, benda semua tu mungkin dia ada alasan sebab sebagainya. Tapi kadang-kadang tak boleh kita takut dia. Takut kena tukar. Jadi begitu. Dia kata dah kerja apa, jawatan apa? Dia kata melalui kita saja. Tapi takut juga kena tukar. Jadi kita gerak sekarang. Masing-masing untuk kita berada dalam jamaah yang baik. Jadi dah nampak setakat ni alhamdulillah kita daripada Dewan Ulama Pusat, kita mesyuarat malam kali yang ketiga. Kita sedang menyusun program yang agresif untuk kita bangkitkan para alim ulama kita di seluruh tempat. Di antaranya ulama kena bekerja menyusun organisasi kawasan. Kerana kita pusat telah pun memberikan semacam satu lampu hijau untuk Dewan Ulama menubuhkan dewan di peringkat kawasan-kawasan. Jadi sekarang kita kena tubuhlah, kena buat. Walaupun tak ramai, tak berapa ramai, tapi kita ada satu organisasi yang tersusun supaya kita dapat menjadi contoh kepada dewan-dewan lain. Alhamdulillah anda tengok di semua tempat sudah pun bergerak dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita. Sekarang itulah anda rasa untuk hari ini untuk berkongsi
sedikit maklumat untuk kita dapat menyatukan fikrah dan perjuangan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan, terima kasih atas penyampaian yang telah dipersembahkan oleh Fadil Ustaz Muhtasni itu tadi. Minta maaf tuan-tuan ya, saya malam tadi sampai pukul 3 pagi, jadi kepalanya agak lambat sikit. Namun ada satu iklan yang ingin saya bawa untuk memenuhkan dana Dewan Pemuda PAS kawasan Teluk Intan, iaitu kopi KH yang ada dijual di luar sana ya. Jadi kopi tersebut sedap, boleh mengeluarkan toksin dalam badan ya, mengembalikan rasa muda, bertenaga, dan juga tuan-tuan kasih oleh Allah Taala sekalian, saya tidak mendapat apa-apa komisen, hanya untuk mengisi dana Dewan Pemuda PAS kawasan Teluk Intan. Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya buka sekiranya ada persoalan ya, kita buka 3 dulu untuk soalan pusingan yang pertama. Silakan. Silakan. Tanya pasal stand yang ulama PAS Ustaz yang Temanggung. Bismillah. Minta sebut nama dari kawasan mana? Ahmad daripada Barik, kawasan Barik. Nak tanya stand yang ulama PAS Ustaz mengenai isu Temanggung yang didokongi oleh beberapa orang penting anti-Arab. Yang kita tahu Temanggung ni antara agenda adalah mengatakan murtad itu adalah sesuai, dan juga mendukung LGBT. Dan soalan yang kedua, ada dua soalan. Soalan yang kedua, bagaimana kita sebagai seorang asatidiyah ataupun seorang yang pro pada ulama nak menegur pimpinan yang dia ni kalau cakap pasal usrah dia kata tak betul, mengutamakan politik. Mohon Ustaz bagi pandangan Ustaz. Allah. Baik, ada soalan yang kedua. Muslimat sekiranya ada boleh tulis ya, boleh tulis soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Abdul Fattah Awang dari Perintah. Ustaz tanya pandangan Ustaz berkaitan dengan kita boleh kata apa ya, bila contohnya mudahnya macam mufti Perak lah, bila keluar kenyataan-kenyataan yang agak kita rasa terpesong. Tapi kita lihat di sana ada juga di kalangan orang kita ni, bila kita dikatalah ni Ustaz angkau hayun lah, sampah lah, apa mufti tak boleh pakai lah apa. Jadi adakah wajar maknanya Ustaz kita ke ataupun yang mendukung perjuangan Islam ni, bila dia lihat ada kenyataan yang tak betul pada pandangan kita, tapi macam menghina peribadi, menyerang peribadi, berbanding dengan kita menegakkan hujah untuk memperbaiki kefahaman masyarakat. Saja, wallahu a'lam. Baik, ada soalan yang ketiga. Baik, kita berikan peluang kepada Ustaz untuk menjawab soalan tersebut. Sekiranya ada waktu, kita akan buka lagi ruangan untuk menjawab. Segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Alastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Yang pertama, soalan yang pertama tadi nak beritahu bahawa kita dalam ulama pusat belum lagi bincang apa-apa yang kait dengan itu, kerana kita berdepan dengan isu-isu yang lebih panas mutakhir ini. Jadi benda yang dah jelas, benda yang dah jelas, maka kita tak ada perbincangan peringkat pusat. Jadi mana tak tahu surah dibincang ke tidak. Tapi biasanya kalau surah bincang, dia akan turun perbincangan itu kepada Dewan Ulama Pusat. Tapi setakat ini tak ada. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan bagaimana sebab kita PAS ni setengah orang boleh sebut baru ni dah 2-3 kali malam lepas dalam perjumpaan dengan
program tarbiyah untuk PAS kawasan Selangor, kawasan Selayang. Ingat ada satu soalan yang diajukan, bagaimana kita nak hapuskan sekarang wujudnya satu persepsi atau tuduhan bahawa dalam PAS ni ada grup ulama, ada grup profesional, ada grup aktivis. Jadi bagaimana kita nak hapuskan kelompok-kelompok itu supaya kita dapat bersatu dalam PAS itu sendiri. Anak kata begini saja, kita nak, yang walaupun kita tahu kelompok-kelompok ini sebenarnya diwujudkan, dijelmakan oleh musuh-musuh di luar daripada PAS supaya berlakunya perbalahan antara golongan ulama, golongan profesional dan aktivis serta sebagainya. Dan sehingga dia walaupun kita tidak nafikan ada ucapan-ucapan beberapa orang profesional yang mencemooh ulama, beberapa orang ulama yang memperlekehkan profesional, itu bukan satu pandangan mewakili grup ulama atau mewakili grup profesional. Dia cuma individu yang balas sama dia begitu. Tapi sekarang bagaimana kita nak perjelaskan, nak selesaikan masalah itu? Ada sebut di antaranya kita semua maklum, menyatukan kita semua ni ialah Islam yang menyatukan kita semua ni. Jadi bila kita dalam diri kita semua berlakunya perpecahan begitu, wujudnya keadaan itu kerana ada yang di kalangan kita ni yang dia tak selari dengan Islam tu. Misalnya sebab itulah kita sarankan para alim ulama, para ahli cerdik pandai, ilmuwan, walau bagaimana alim dia dalam bidang lain, dia alim dalam bidang astronomi contohnya, memang alim sungguh ilmu falak, ilmu astronomi, dan dia pun memang 3 kali seminggu pergi ke Tamarik contohnya, memang hebat dia, tapi dia wajib belajar ilmu agama. Walaupun dia engineer, dia wajib belajar ilmu agama. Sebab bila semua orang belajar ilmu agama, walaupun asas saja, asas ilmu agama, di situlah kita dapat menyatukan fikrah mereka dengan fikrah para alim ulama. Mana dia dapat bersatu di situ. Bersatu atas mana? Bersatu atas ilmu ad-diniyah itu sendiri. Ilmu agama itu menyatukan kita. Sebab tu kalau kita tengok, ada orang disebut, dia kata tengok macam di Mesir, contoh juga saya contoh lah. Di Mesir tengok, tidak timbul masalah profesional ulama, kerana ulama dia pun tengok, ulama apa ni, para profesional dia, doktor, contoh engineer, hafal Quran. Betul lah tu. Maknanya kerana mereka semua belajar agama, walaupun dia engineer, walaupun dia doktor, walaupun siapa, dia belajar agama. Dan daripada awal ni mereka banyakkan hafal Quran. Maka sebenarnya ilmu agama telah menyatukan semua kumpulan-kumpulan yang ada. Yang sekarang yang kita berlaku ni kenapa? Kerana ada yang langsung tak belajar agama. Bila dia langsung tak belajar agama, dia naik sebagai pimpinan kerana dia ada kebolehan dalam ilmu akademiknya. Maka bila dia bercakap, dia akan bercakap benda yang bercakap dengan agama. Maka di situlah ulama akan tegur dia balik. Jadi mana? Sebab itu perlunya kita balik kepada satu sistem memarahkan ilmu agama di semua peringkat. Mana kita kena belajar semula. Jadi kena belajar ilmu agama siapa pun kita. Kerana ilmu agama telah menyelamatkan ilmu akademik yang kita ada ni. Ilmu akademik ni dia habis takat kita di dunia saja. Usah kata akhirat, alam barzakh tak. Malaikat tak tanya dah soalan akademik. Tak ada malaikat tanya apakah iklim Malaysia. Dia tanya. Bahkan dia tanya soalan agama. Jadi ilmu agama telah menyelamatkan ilmu yang kita ada sekarang dan menyatukan kita sebenarnya. Sebab tu nak tengok ramai. Betul ramai. Kalau kita tengok profesional yang sokong ulama ramai. Profesional mana? Profesional yang dia ada belajar agama, dia pergi belajar, dia duduk dalam kuliah, dia juga mendalami ilmu agama bersama dengan usrah para ahli ulama sebagainya. Maka ini okey. Yang tak okey tadi ialah pertama kerana tidak belajar tentang agama itu sendiri. Jadi mana itu dia yang menyatukan kita sebenarnya. Kita kena hidupkan kuliah ilmu. Kemudian yang kedua tadi berkenaan dengan Mufti Perak. Yang keluar yang paling popular Mufti Perak lah di Malaysia ni. Mufti Negeri lain tak berapa 2-3 kali faham selalu. Ada nak beritahu Mufti kamu semua dia. Pertama sekali adalah anak nak jawab bahawa kita jangan bersifat serangan pribadi. Kita dalam membangkang menentang, kecuali memang mereka ni benar-benar menjadi satu ancaman besar kepada perjuangan Islam itu sendiri dan memburukkan Islam. Maka itu kita tak apa nak sebut nama ke sebagainya, tapi kita tak boleh nak serang peribadi, kelemahan peribadi yang dia ada. Maka kali itu kalau kita tengok dalam Quran pun Allah Ta'ala larang kita cemuh berhala orang-orang kafir kan. Sedangkan itu bukan mufti tu, berhala.
Mana berhala pun tak boleh kita cemooh berhala kafir dia semua, kerana nanti dia akan mencemooh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia akan balik begitulah. Jadi sebab tu kita jaga adab-adab kita tu. Jadi kita cuma mempertahankan Islam, kita jawab ujar-ujar dia. Ada juga satu ketika kita lepas daripada demonstrasi bersih itu. Demonstrasi bersih itu pada masa tu tiba-tiba 3 hari selepas demonstrasi bersih 3, Majlis Fatwa Kebangsaan mengeluarkan kenyataan disiarkan oleh utusan Malaysia bahawa bersih 3 adalah haram. Bersih 3 itu adalah haram. Demonstrasi ini haram. Maka disebut begitu. Keluar dalam surat khabar, dan di antara yang mengatakan bila keluar begitu adalah orang kita Bangkang. Bila Bangkang Mufti Pahang. Mufti Pahang ni aku tak tahu dia akan apa dia dalam Majlis Fatwa ni, duduk mana dia. Tapi dia yang cakap. Dia kata siapa yang rasa tak puas hati sila datang bertemu kami, jangan duduk hentang kat luar, kata dia. Jadi kami daripada PAS Pahang, Dewan Ulama ni semua, kita buat putusan kita nak jumpa Mufti. Kita nak hantar surat, kita minta satu perjumpaan dengan Mufti, nak bincang tentang fatwa Majlis Kebangsaan tu dan bersih 3 tu. Tarikh pertama dia tolak, tarikh kedua dia tolak. Akhir sekali tarikh 3 dijawab, dia kata boleh. Rupanya dijawab kata boleh tu kerana pada tarikh tersebut siang harinya, esok harinya akan ada mesyuarat Majlis Fatwa Kebangsaan, akan dibuat di Kuantan. Jadi malam tu dia nak jumpa, dia sanggup nak jumpa kerana dia tak nak jumpa dia seorang, dia nak jumpa semua Majlis Fatwa hak dia. Mana tak berani lah, dia tak berani. Mana dia nak tunggu semua anggota Majlis Fatwa dia baru jumpa dengan kami semula. Jadi malam tu kita pergi buat jumpaan di Hotel MS Garden di Kuantan. Ana pergi, Datuk Tuan PJ pergi, lepas tu Ketua Pemuda pergi, masa tu 3-4 orang kita pergi. Dan dia ada lebih kurang 18 orang tak silap. Semua datuk-datuk kanan-kanan mereka lah tu. Semua kanan. Jadi kita pun mula-mula dia letak. Dia kata ingat senang ke kami nak keluarkan fatwa. Fatwa ni perlu dikaji. Contohnya kata dia, kita nak keluarkan satu makanan itu haram, kita panggil pakar permakanan, kita panggil bahagian doktor, bahagian diet, bahagian permakanan, bahagian macam-macam ini lah. Kita dapat maklumat tentang pembuatan itu. Maka bila dapati dia ada unsur-unsur haram, baru kita keluarkan yang tak haram. Dan bila dia ada unsur yang tak haram, kita kata tak haram. Jadi bukan senang. Dia berceritalah tentang bagaimana proses mengeluarkan fatwa. Nak tunjuknya hebatnya Majlis Fatwa ni. Panggil semua pakar-pakar baru keluar fatwa. Jadi semua cakap. Akhir sekali sampai masa nak cakap, nak kata tadi Datuk kata nak keluar fatwa ni perlu panggil pakar-pakar dan sebagainya. Baru dia ada fatwa mengatakan bahawa bersih 3 adalah haram. Saya nak tanya berapa ramai pakar dan berapa ramai wakil daripada PAS, wakil pada PKR, wakil pada DAP, wakil daripada bersih itu sendiri yang menjadi fatwa panggil. Sebab masa tu 3 hari tu menjadi fatwa panggil ke tak? Dia kata kami tak panggil lah, tapi kami sebenarnya tak kata haram. Dia kata gitu pula, kami tak kata haram. Lepas tu anda kata ke dia, kan utusan Malaysia telah mengeluarkan kenyataan bahawa Majlis Fatwa kata haram. Dia kata itu utusan saja. Anda kata ke dia, kalau itu utusan saja, Majlis Fatwa wajib saman utusan Malaysia. Sebabnya telah mengeluarkan kenyataan yang tidak dikeluarkan oleh Majlis Fatwa. Lepas tu last sekali anda kata ke, semua dah cakap, Datuk Tuan semua cakap. Datuk Tuan diwarang sikit, dia propaganda yang cakap. Jadi anda pun beritahu, anda kata pandangan saya Datuk-Datuk semua, pandangan saya nak minta komen Datuk-Datuk semua kata, ke-88 tuntutan bersih tidak ada satu pun yang bercanggah dengan Islam. Cuba Datuk-Datuk semua beri komen. Sampai ke akhir seorang pun tak tahu. Nak ceritanya apa? Nak cerita bahawa dia sendiri pun kelabu masalah-masalah itu, tak tahu. Cuma didesak oleh pihak lain supaya dia mengeluarkan kenyataan. Itu saja. Jadi kita berdua begitulah semua. Yang mana kita tengok kadang-kadang tu mereka ni bukan nak keluarkan kenyataan sangat, tapi orang suruh dia keluar kenyataan. Jadi kalau kita serang peribadi dia sangat pun, jadi nampak kita pelontor sangat dan kita nampak kita tak betul lah. Jadi kita tengoklah mana berdepanan dengan musuh seadanya sahaja. Tengok waqatiluhu hatta la yuqatilukum waqatilu fi sabilillah hatta yuqatilukum fi. Kamu perangilah, berperanglah di jalan Allah sehingga mereka itu sebagaimana mereka memerangi kamu. Maknanya ada imbalan yang sesuai. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Tuan Ustaz. Sebelum kita buka satu lagi sesi soal jawab, satu iklan berkenaan dengan
jamuan makan malam amal bersama Ustaz Akhwan Afandi, kumpulan Ihsan Aman dan Arif Muizzuddin Razak pada 29 Mac hari Sabtu 9 malam, tempat di Dewan PAS Kampung Bahagia. Harga kupon satu meja 6 orang, satu meja 200. Boleh didapati daripada Encik Isma Hafiz, nombor telefon Haji Faizal, Encik Zaidi, dan ada cabukan ketua ya. Ini makan malam pasti ya, makan malam untuk pasti. Baik. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, sekiranya ada satu lagi soalan sebelum kita membuat sedikit resolusi pada pagi ini, silakan. Tak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara kehadiran yang dijemput pada hari ini ialah kira imam kampung lah. Jadi bagaimana imam kampung ni boleh berperanan? Dalam masjid tu macam-macam kepala ada. Jadi macam mana kaedah yang kami boleh berperanan untuk menyerlahkan PAS ni? Wallahualam. Terima kasih kepada tuan yang bertanya, soalan yang sangat baik. Silakan kepada Ustaz terus membuat kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sebelum pada nak terlupa, satu tadi anda sebut tentang pendirian Dewan Ulama Pusat tentang PRK Kajang. Jadi nak minta supaya jangan publish itu sebab kena tunggu penerangan Dewan Ulama yang akan keluar statement pada hari ini. Jadi jangan pula keluar itu dulu, bagaimana dia ada keluar dulu bagi pihak yang bertanggungjawab lah. Walaupun dalam tengah penerangan Dewan Ulama Pusat ada ketua penolong ketua saja. Dia ketua dia adalah Dr. Khairuddin At-Takiri. Jadi dia akan keluarkan pernyataan tu hari ini, statement bertulis daripada Dewan Ulama Pusat. Jadi jangan keluar. Lepas tu yang kedua tadi pula pandangan peribadi. Jadi tu jangan itu sangat pandangan peribadi anak saja tu. Kami pakai jaja tu pula kata. Jangan setuju kalau kan jadi bahaya. Jadi maknanya ada pandangan untuk kita berkongsi saja. Baik, kemudian yang berkait dengan imam tadi, kita hadir pada hari ini ada imam, mungkin ada pengurusi masjid, DJK masjid dan sebagainya. Anda nampak di antaranya masjid ini merupakan satu institusi ataupun medan dakwah yang paling berkesan. Maknanya selain pada medan dakwah kedai kopi, mana lagi tempat-tempat lah yang orang boleh berhimpun. Kadang-kadang kalau ada setengah program tahlil, program doa selamat, itu di antara program-program dakwah. Tapi yang paling berkesan ialah masjid. Ya, masjid ni kerana Nabi sendiri dalam dakwah Nabi pun Nabi bina masjid sebagai tempat berkumpul dan sebagainya. Cuma tinggal lagi kita ni bagaimana pengurusan masjid. Mana kita PAS ni dulu kita pernah bentang di bawah Dewan Ulama Pusat masa itu. Al-Fatih Allahyarham Ustaz Yahya Usman jadi usul Dewan Ulama Pusat. Kita pernah bentang masa itu ialah peranan fungsi masjid dalam dakwah dan fungsi masjid ke arah memenangkan PAS. Ada kerja dulu masjid ke arah memenangkan PAS. Jadi di antaranya kita cadang masjid yang orang kita kuasai, kita cuba sistematikkan kuliah kita. Pertama sekali, kuliah kita tu sistematik. Maksudnya begini, kita katalah kita ada tujuh malam kuliah di masjid kita kan. Jadi kita susun kuliah malam Isnin, kita subjek dia ni. Sebab kita ada 4 rukun ibadah, muamalat, jinayat, munakahat, jinayat kan. Lepas tu tambah lagi tafsir hadis tu mana lain lah. Jadi kurang-kurangnya ada 4 ni kita kena belajar. Mana kena ustaz kita kena susun. Malam Isnin contohnya ibadah. Malam Selasa kita minta tolong ustaz nak baca kitab apa pun tak apa, tapi berkait dengan muamalat. Malam 13 ustaz baca kitab apa pun tak apa, tapi berkait dengan munakahat. Maknanya masjid tu susun. Menjadikan orang yang begini, tentu yang Ustaz Sidin Nur sebut tadi, kalau sekiranya kita duduk ibadah semua itu yang tak sampai ke hujung, tak sampai ke hujung. Sama ada anak murid mati ke tu guru mati, memang tak sampai ke hujung. Jadi maknanya
Nah, jadi kita kena belajar serentak. Dalam seminggu tu dia belajar ibadah, munakarat, jinayat dan sebagainya. Maka kita susun itu peranan masjid dan biro pendidikan ataupun biro dakwah dalam masjid kan. Jadi kita kena susun dengan sebaik yang mungkin. Mana susunan-susunan tadi supaya ahli kita dapat faham. Dia banyak pergi ramai belajar ni pun orang PAS. Maka kadang-kadang kalau dapati ada kita ahli PAS tapi dia penaja kepada skim yang haram dari sudut muamalat Islam. Nampak? Dia yang taja. Mari dia taja program skim apa ni pelaburan internet itu kan. Itu ramai tu pimpinan PAS terlibat. Ramai pimpinan PAS terlibat. Dipanggil siapa? Jadi downline dia. Bagi ahli PAS juga. Anak usrah dia lah. Dia tak ada usrah anak mereka ni. Dia bagi. Masuk situ pula. Siapa upline dia? Upline dia ialah lelaki usrah dia. Jadi sedangkan benda tu haram. Di mana kerana kita sebenarnya tak belajar muamalat Islam. Itu masalah dia. Jadi sebab itulah masjid dia kena susun program tadi dengan baik. Yang kedua pula, masjid ni kan bila kita kuasai masjid, pihak masjid kena beri laluan kepada ustaz-ustaz itu. Kena beri laluan kepada tenaga-tenaga PAS. Ini anda tak tahu Perak macam mana, tapi kalau kita faham, kebetulannya masjid banyak UMNO pegang masjid, tetapi UMNO dia tak ada ustaz, menyebabkan dia bagi ustaz PAS. Jadi kira macam masjid pada berakhir sekali. Jadi maknanya, tapi di Perak ni anda tak tahu macam mana. Cuma kita kena beri laluan kepada ustaz-ustaz kita. Kita beri laluan yang baik. Maksudnya ada mereka ni masuk di semua masjid. Cuma tinggal lagi tengok beritahu lah kepada ustaz kita ni. Ni buat ini dia macam kita buat penculan. Masjid ni pure hijau contohnya. Masjid ni tak berapa hijau. Ni biru macam tu. Jadi supaya ustaz kita dapat bergerak dengan baik mengikut madu'u yang ada. Maka kita jangan sok sendiri kan. Maka jangan mana kita tengok madu'u kita siapa. Maka kita akan bercakap mengikut madu'u yang ada. Berikan linas ala qadri uqulih. Kamu kena bercakap dengan manusia mengikut kadar akal mereka. Akal tu termasuklah ilmu dia, kecenderungan dia, UMNO ke PAS dan sebagainya. Itu maknanya kita susun dengan baik. Tapi yang ketiga, kita masjid, bila kita kuasai, maka kita cuba hidupkan masjid tadi dari segi pengurusan yang baik. Pengurusan keuangan dia, kebersihan dia, dengan jadual bertugas imamnya, jadual bertugas bila dan sebagainya, dia nampak kita kemar. Maka itu di antara program-program yang anda nampak kita dapat menghidupkan masjid. Jadi insya-Allah bila masjid ini di gelanggang yang baik, UMNO ni bila kalau dia pergi ke masjid tak lama dia UMNO. Kalau dia berulang majlis ilmu, dia pergi majlis ilmu, tak lama dia UMNO. Lama-lama dia di UMNO PAS, lepas tu PAS tu. Orang PAS pula begitu juga, kalau tak pergi masjid tak lama jadi UMNO. Itu Allah.